Seorang lelaki yang mengugut serta merosakkan cermin kereta milik isterinya di Jalan Teluk Wanjah Alustar, Kedah ditahan polis pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, tangkapan dibuat sejurus pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang berusia 24 tahun kira-kira pukul 10.37 pagi di Balai Polis Alustar. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau meretak cermin kereta berkenaan sehingga pecah dan tercabut. Ahmad Syukri berkata sekitar pecah ini turut berkenaan anak pasangan tersebut. Suspek yang ditahan pada hari Sabtu itu diremang sehingga Jumaat ini bagi bangku siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43 dalam 506 Undang Keseksaan. Terdahulu keluar satu klip video berdurasi 26 saat di Facebook menunjukkan seorang lelaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Farah Natasha binti Rahmat bernombor matrik A175059 merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sejak kebelakangan ini, kita sering dikabarkan dengan berita-berita mengenai isu keganasan rumah tangga yang semakin membimbangkan sehingga ada yang membawa kepada maut. Selangor telah merekodkan sebanyak 90 kes keganasan rumah tangga sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac 2021 tahun lalu. Jumlah panggilan talian khas bantuan keganasan yang telah dijalankan dengan Kerjasama Pertubuhan Pertolongan Wanita atau dikenali sebagai WAO juga dilihat telah meningkat apabila rekod pada bulan Mac menunjukkan sebanyak 361 panggilan dan pada bulan April adalah sebanyak 898 panggilan. Berbanding dengan pada bulan Januari iaitu hanya sebanyak 266 panggilan dan pada bulan Februari adalah hanya sebanyak 250 panggilan. Ini menunjukkan peningkatan yang agak mendadak daripada sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan dan setelah bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, adakah kita masih ingin membiarkan sahaja isu ini terus berleluasa dan menganggapnya sebagai satu perkara yang biasa? Maka tujuan video ini adalah untuk mengupas lagi mengenai isu keganasan rumah tangga serta penindasan kepada hak asasi wanita. Women's Aid Organisation memberikan tafsiran keganasan atau penderaan terhadap wanita dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menganiayai wanita dan kanak-kanak dalam pelbagai cara, semata-mata kerana wanita tersebut dianggap sebagai tidak mempunyai taraf yang sama dengan lelaki. Penderaan terhadap wanita ini meliputi semua bangsa, agama, pendapatan, kelas dan budaya. Berdasarkan deklarasi mengenai penghapusan keganasan terhadap wanita oleh PBB pada tahun 1993, keganasan terhadap wanita ini juga ditakdirkan sebagai sebarang bentuk keganasan berasaskan gender yang mendatangkan kesan atau boleh memberi kesan kerosakan atau penderitaan secara fizikal, seksual atau mental. Terdapat beberapa jenis penderaan yang sering dilakukan terhadap golongan wanita. Antaranya ialah penderaan fizikal iaitu termasuk menampar, menolak, menyepak, menumbuk, membakar atau mencucuk, mencekik, membaling objek ke arah seseorang, menggunakan kekerasan fizikal untuk memaksa melakukan sesuatu atau tindakan fizikal lain yang akan mengakibatkan kecederaan. Ada juga kes penderaan yang sehinggakan dapat membunuh mangsa. Jenis keganasan rumah tangga yang kedua pula ialah dengan melalui penderaan emosi dan mental. Ini termasuklah penghinaan yang berterusan, kutukan dan ejekan serta penderaan lisan yang menjadikan mangsa berasakan dirinya tidak berguna. Ia juga melibatkan tekanan minda yang memutarbelikkan kata-kata mangsa itu sendiri dan menghina serta merendah-rendahkan mereka yang rapat dengan mangsa. Yang ketiga pula ialah penderaan seksual di mana pendera juga akan memaksa mangsa untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak dipersetujui atau bertentangan dengan kehendak dan kerelaan mangsa. Keempat ialah penderaan ekonomi iaitu pendera melarang mangsa daripada bekerja hingga terpaksa merayu kepadanya untuk keperluan seharian mangsa. Dan yang terakhir ialah penderaan sosial di mana dengan sengaja pendera mengasingkan wanita atau mangsa dari mendapat sokongan luar serta menyekat mereka dari berjumpa dengan saudara mereka sendiri.
Keganasan rumah tangga adalah sejenis serangan yang dikenakan oleh seseorang ke atas orang lain sama ada yang telah berkahwin atau berkesedudukan. Keganasan rumah tangga bukan sekadar tamparan yang biasa, tetapi ia juga merupakan satu perbuatan yang berulang, sistematik dan berpanjangan untuk satu tempoh masa yang agak lama, dan ia juga merupakan satu jenayah. Berdasarkan statistik, Polis Diraja Malaysia (PDRM) juga telah mencatatkan sebanyak 57,519 kes keganasan terhadap wanita dilaporkan sejak dari 2010 hingga Mac 2017. Terdapat sebanyak 23,212 kes atau 40% daripadanya adalah kes keganasan rumah tangga yang melibatkan wanita sebagai mangsa. Data daripada Jabatan Statistik Malaysia pula menunjukkan bahawa kes keganasan rumah tangga adalah sebanyak 69,978 kes dari tahun 2010 sehingga Mei 2018. Sehingga kini, isu penderaan wanita dan keganasan rumah tangga masih berleluasa di Malaysia walaupun agak sedikit berkurang. Masih ramai wanita di luar sana yang menjadi mangsa dera oleh suami mereka sendiri, tidak kira bangsa, agama dan budaya. Suami yang sepatutnya menjadi pelindung kini tidak lagi. Lebih menyedihkan, kemunculan pandemik COVID-19 telah banyak mengesani cara hidup semua lapisan masyarakat dunia termasuk Malaysia. Antara kesan yang ketara adalah terdapat peningkatan berlakunya keganasan terhadap wanita yang semakin membimbangkan berikutan setelah berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada Mac 2020 yang lalu. Ditambah pula dengan laporan yang dibuat oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita atau Women X Organisation yang telah melaporkan bahawa pertanyaan mengenai keganasan rumah tangga yang ditujukan kepada talian perkhidmatan mereka telah meningkat lebih daripada 3 kali ganda pada bulan Mei berbanding pada tahap awal PKP dijalankan. Keganasan rumah tangga tergolong dalam hak asasi wanita dan perlindungan terhadapnya. Antara akta khusus yang melindungi kaum wanita ialah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 atau juga dikenali sebagai Akta 521. Tujuan akta ini ditubuhkan ialah untuk memberikan perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Walaupun akta ini melindungi lelaki dan perempuan, namun kebiasaannya mangsa yang terlibat ialah daripada golongan wanita. Jika kita lihat dalam rajah ini, ia menunjukkan statistik keganasan rumah tangga di Malaysia mengikut negeri pada tahun 2002 hingga 2006. Jika kita lihat di sini, nisbah di antara lelaki dan perempuan adalah sangat besar di mana golongan wanita berganda lebih banyak didera berbanding dengan lelaki. Oleh itu, seseorang wanita itu perlu mengesan dengan lebih awal adakah mereka tergolong di antara salah satu mangsa keganasan rumah tangga ataupun tidak. Jika seseorang wanita itu mengalami di antara salah satu ciri-ciri yang akan disebutkan ini, bermakna wanita tersebut telah tergolong sebagai seorang yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Antaranya ialah: yang pertama, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Yang kedua, keganasan dilakukan secara sengaja atau dengan sekadar cuba untuk meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal. Yang ketiga pula ialah mangsa dipaksa atau diancam untuk melakukan apa-apa perbuatan seksual yang mana mangsa berhak untuk tidak melakukannya. Dan yang keempat ialah mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaannya. Dan akhir sekali ialah melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya akan menjelaskan objektif atau tujuan video dokumentari ini, iaitu yang pertama adalah untuk melihat sejauh mana keganasan rumah tangga yang telah berlaku di Malaysia dan mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Yang kedua pula ialah untuk memberi pendedahan kepada sesiapa sahaja yang turut menjadi mangsa keganasan rumah tangga tentang apa yang patut dilakukan oleh mangsa. Dan yang ketiga ialah video dokumentari ini adalah untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat bagaimana untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga di Malaysia. Berikut merupakan video-video yang telah saya kumpul mengenai luahan-luahan hati mangsa yang pernah berhadapan dengan keganasan rumah tangga. Dapatan video-video luahan mangsa ini adalah melalui kisah benar yang dialami oleh mereka sendiri. Melalui apa yang telah diceritakan oleh mangsa pertama, suami yang dikenalinya dahulu sangat bertentangan perangainya dengan setelah mereka berkahwin. Lelaki yang dikenalinya ialah seorang yang baik hati dan pemurah. Mereka berkawan selama setahun dan memutuskan untuk mendirikan rumah tangga ketika mangsa jatuh sakit.
Malangnya, suaminya mula menunjukkan belang sejak hari pertama mereka berkahwin dan tidak pernah menafkahi mangsa sebagai seorang isteri dengan alasan bahawa si mangsa seorang wanita berkejaya dan mempunyai duit masing-masing. Ini menunjukkan ia bermula dengan penderaan kewangan dan seorang suami yang sangat kedekut serta mementingkan diri sendiri. Ini bermakna keganasan rumah tangga itu tidak semestinya melibatkan penderaan fizikal sahaja, tapi ia juga boleh bermula daripada penderaan dari segi emosi dan ekonomi. Mangsa turut menceritakan bahawa penderaan secara fizikal bermula setelah beliau menuntut cerai kepada suaminya dan suaminya mula menunjukkan keganasan melalui urutan. Mangsa dipukul dengan begitu teruk sehingga terpaksa menjalani pembedahan. Akhirnya, mangsa mengambil keputusan untuk membawa kes ini ke mahkamah dan segalanya berjalan dengan baik dan mangsa juga telah mendapatkan haknya semula. Dari sini, jelas kita dapat lihat bahawa keganasan rumah tangga ini tidak semestinya bermula daripada penderaan fizikal, namun ia juga boleh bermula daripada penderaan secara emosi, mental, ekonomi dan lain-lain yang menyebabkan sang isteri atau mangsa berasa tertekan dan tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Namun ia boleh menjadi lebih parah apabila si suami mula menunjukkan keganasan seperti mula memukul hingga teruk dan sehingga menyebabkan pembedahan dan sebagainya. Maka apabila terjadinya situasi seperti ini, mangsa tidak boleh berdiam diri sahaja. Malah mangsa perlu mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa ataupun keluarga atau teman berdekatan. Jika kita lihat pada kisah kedua ini pula, ia mengisahkan tentang mangsa yang mengambil keputusan untuk bercerai 2 bulan sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun sudah berkahwin selama 2 tahun, katanya mereka hanya sempat bahagia seperti pasangan suami isteri yang lain hanya selama 5 bulan sahaja. Dan selebihnya, hanyalah penuh dengan penderaan emosi dan fizikal. Mangsa juga turut mengenali suaminya sebagai seorang yang sangat baik sebelum mereka berkahwin. Namun, suaminya mula berubah sebagai suami yang panas baran dan kaki pukul setelah 5 bulan perkahwinan mereka. Mangsa dituduh curang dan mempunyai lelaki simpanan hanya gara-gara mangsa lambat pulang dari tempat kerja dan tidak membenarkan suaminya untuk memeriksa telefon bimbitnya. Suaminya hanya berpura-pura berperilaku baik hanya apabila di hadapan ibu bapa mereka sahaja. Walhal jika di rumah, mangsa sering menjadi mangsa keganasan suaminya walaupun hanya kerana kesilapan yang kecil. Akhirnya, perkahwinan mereka juga diakhiri dengan perceraian dan mangsa turut menasihati kepada wanita di luar sana yang berhadapan dengan situasi yang sama seperti ini untuk bangkit dan tidak bersikap lemah dan membiarkan sahaja diri mereka menjadi mangsa pelampias amarah suami mereka. Untuk video ketiga ini pula, ia adalah isu keganasan rumah tangga yang paling banyak mendapat perhatian warganet yang baru terjadi pada tahun 2021, iaitu ia mengisahkan tentang Jahidah Nordin yang telah dipukul dengan teruk oleh suaminya ketika hamil dan masih koma sehingga kini dan anaknya yang terpaksa dilahirkan secara pembedahan baru-baru ini. Mangsa yang hamil 4 minggu mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan tengkorak serta tengkoraknya terpaksa dibuang akibat pendarahan yang teruk selain daripada rahang, tulang belakang serta rusuk retak disyaki dipukul suaminya yang berusia 38 tahun. Sehingga kini mangsa masih belum sedar dan tengkorak kepalanya terpaksa dikeluarkan dan telah ditanam oleh ahli keluarganya. Pada 2 Disember 2021, adik-adiknya telah ditemu bual di Wanita Hari Ini untuk berkongsikan mengenai kakaknya yang telah menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Adiknya kerap berkongsi mengenai perkembangan kesihatan kakaknya di media sosial kepada netizen yang turut mengambil berat terhadap keluarga ini. Menurut adik mangsa, kakaknya hanya makan menggunakan saluran tiup selain bahagian belakang badannya kini mengalami bad sore atau dipanggil luka-luka dan kudis yang teruk. Adiknya Fauziah juga turut memohon keadilan yang sewajarnya bagi pihak kakaknya yang kini menderita dan tidak boleh menjalani kehidupan normal selepas didera oleh suaminya. Ini adalah antara salah satu contoh kes keganasan rumah tangga yang sungguh tragis. Walau bagaimanapun, terdapat beribu-ribu kes yang kita tidak ketahui yang telah berlaku di Malaysia mengenai keganasan rumah tangga ini dan ada juga yang sehingga membawa kepada maut. Isu seperti ini bukanlah baru terjadi pada masa kini sahaja, malah telah lama berlaku sejak dahulu lagi. Oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk mendengar pandangan daripada Prof. Halina, salah seorang pensyarah di UKM, yang turut diambil daripada YouTube melalui rancangan Soal Rakyat. Video ilmiah yang bertajuk Hak Wanita dan Kanak-Kanak, Soal Rakyat ini ialah berkenaan dengan pendapat dan pandangan yang diberikan oleh Prof.
oleh Prof. Datuk Dr. Halina Haliza Siraj, Pengarah Pusat Citra UKM sebagai tamu temu bual mereka. Maka saya akan sertakan pandangan beliau mengenai hak wanita dan keganasan rumah tangga sahaja daripada video yang panjang ini. Tersentuh tentang keganasan dalam rumah tangga. Okey. Ini ruang dan peluang yang kadang-kadang kita juga berfikir beratus kali. Walau ada peluang yang banyak untuk keluar daripada permasalahan ini, tapi mereka masih menyimpan rahsia tersebut, masih lagi rasa takut, rasa malu. Adakah ini kerana takut hilang status sebagai isteri? Okay. Dia sebenarnya kan bila bercakap tentang status siapa kuat dan lemah tadi tu dulu. Sebab saya rasa dia berpunca dari situ sebelum saya menjawab betul-betul soalan Rina tadi. Ya. Bila ditanya siapa yang lebih kuat antara lelaki dan wanita? Selalu kita kata mestilah lelaki yang kuat lagi dan wanita itu lemah. Sebenarnya kita harus tanya dulu soalan. Kalau ada orang bertanya soalan tu pada Fiza dan Rina, kena tanya satu lagi soalan. Okey. Apa parameter yang mengukur kuat dan lemah ni? Indikatornya. Ya. Tak ada. Orang kata kalau ruler tu kan, kalau kata pembaris tu apa parameternya? Sebab kalau kita kata bercakap tentang kekuatan menahan sakit, ya, ataupun kita kata ambang kesakitan tu, orang perempuan memang punya ambang kesakitan yang tinggi. Sebab kita kena mengandung ya yang 9 bulan tu, kemudian melahirkan pula dengan bertaruh nyawa. Semua ni memerlukan kekuatan yang luar biasa ya. Dan kalau kita kata siapa yang lebih kuat menahan sakit, tentu sekali wanita, 10 kali ganda lebih lagi daripada lelaki. Kalau lelaki itulah agaknya yang bersalin dekat bilik bersalin hari ini, dah berlubang-lubang dah tu, dia tendang dia apa sebab dia marah tu kan. Tapi wanita marah ni, tapi kita boleh tahan. Jadi kalau nak tanya lelaki ke atau wanita ke yang kuat, saya harap tanya pula parameter yang seterusnya tu. Apakah ukurannya? Tapi kebanyakan kita bila cakap tentang ni, kita lihat kepada kekuatan fizikalnya. Memanglah lelaki lebih kuat lah. Secara umum ya, secara umum. Sebab ada juga wanita yang lebih kuat daripada lelaki atau lelaki yang lebih lemah daripada wanita kan ya. Tapi secara umumnya kerana mereka mempunyai otot yang lebih ya, masa otot ataupun mass dia lebih lagi dia wanita ya. Oleh sebab itu dia sepatutnya lebih kuat lagi. Namun apabila cakap tentang kuat dan lemah ni tadi, dia memberikan implikasi kepada cara kita berfikir, ya, dan wanita sentiasa merasa diri dia lemah. Padahalnya dia sebenarnya pada saya adalah ibarat, ini ibarat gajah yang diikat di rantai kakinya. Dan dia tak perasan, dia hanya perlu tarik saja untuk putuskan rantai itu. Ya. Jadi mengenal diri itu. Ya. Dan selalunya apabila dalam masyarakat, ya, itu salah satu faktornya. Kedudukan wanita secara umumnya. Ya. Dari sudut pendidikan contohnya. Dari sudut peluang ekonomi dia. Dia bergantung kepada suami dia contohnya. Ya. Semua ini memberikan faktor yang menyebabkan wanita itu merasa begitu terbatas keupayaan dia. Dan itu adalah punca bagaimana dia amat mudah untuk dieksploitasikan. Okey, baiklah. Profesor Datuk, mungkinkah ini ada juga kaitannya dengan dari sudut pendidikan, didikan dan juga budaya kita? Sebab kita ni diasuh apabila seorang wanita itu ingin belajar tinggi, dia akan kata, belajar tinggi mana pun nanti pergi ke dapur juga. Dan kemudian apabila seorang isteri itu berkahwin ataupun mendirikan rumah tangga, kebiasaannya ibu bapa ni akan menyerahkan segala tanggungjawab kepada isteri. Jangan lupa jaga perut suami, jangan lupa jaga rumah, jangan lupa jaga rumah tangga, jangan lupa. Sedangkan kadang-kadang ibu bapa kita, budaya kita terlupa untuk mendidik suami ni, lelaki ini untuk menghormati dan juga menjaga hak seorang isteri ni dan juga wanita. Saya nampak cara kita kena berfikir dengan cara yang baru. Baik lelaki, baik wanita. Ya. Mungkin, dan itu sebenarnya amat penting untuk memastikan kita dapat memanfaatkan segala kekuatan kita. Saya rasa tak nak kita terpaksa terima hakikat bahawa kita dibesarkan dalam suasana budaya komunikasi yang non-assertif ataupun pasif lah. Ya. Maknanya lagi kita tak melawan, lagi bagus. Dan apabila adanya orang yang pasif, yang sebenarnya dalam mentaliti dia mengatakan tak apalah, hak saya tu boleh ditepikan. Hak orang lain kena utamakan. So saya yang kalah tak apa, orang lain menang. Tapi bila itu berlaku, maka akan berlakulah pula orang yang agresif tadi. Dan dalam konteks ini mungkin dalam rumah tangga, suami atau bapa yang akan bertindak agresif. Kerana dia mengatakan hak saya yang perlu dijaga, hak awak semua tu nombor 2. Kan? Saya menang dan anda kalah. So, saya rasakan hanya satu saja caranya untuk kita keluar daripada kemelut ini dengan memastikan komunikasi antara kita, baik suami dengan isteri, anak dengan ibu bapa ke, menjadi satu komunikasi yang asertif. Pada saya, dia mesti bermula dengan wanita itu sendiri melihat dirinya
sebenarnya amat banyak potensinya. Dan orang lain juga harus melihat begitu. Jadi kita bertemu di tengah-tengah lah, di mana wanita itu naik dia punya cara dia melihat diri dia, dan orang lain juga semakin menghormati dia. Isu permasalahan ini yang digambarkan selalunya berlaku dalam kalangan golongan wanita yang menjadi suri rumah. Tapi hakikatnya juga kita tak boleh nak nafikan, Prof. Datuk, apabila perkara ini turut berlaku dalam kalangan mereka yang berstatus tinggi, yang mempunyai jawatan yang tinggi di tempat kerja, mereka golongan profesional. Kerana mungkinkah kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, kurangnya penghargaan dalam rumah tangga, dalam keluarga, sehingga memungkinkan mereka ini sebenarnya di luar menyimpan segala-gala kerahsiaan rumah tangga itu dan sanggup menanggung beban itu. Okey. Untuk menjawab tu, saya rasa memang kita terpaksa melihat kepada statistik dan data. Mangsa penderaan rumah tangga, dia bukan hanya mereka pada mungkin B40 ke ataupun status ekonomi yang rendah. Keganasan rumah tangga boleh berlaku dalam semua keluarga, di mana pun status mereka. Tetapi kalau misalnya wanita yang terbabit contohnya dalam penderaan rumah tangga ini, keganasan rumah tangga ini, pada strata ekonomi yang lebih tinggi, dia sebenarnya lebih sukar. Dia lebih susah nak beritahu orang. Sebab mungkinlah kita takkan kot doktor macam saya kena didera. Ada lawyer, ada juga hakim saya tahu yang didera juga oleh suaminya. Maknanya bila dia duduk mengadili satu kes keganasan rumah tangga, dia ni macam saya je kan. Begitu sekali. Jadinya di situ menunjukkan bahawa pada saya satu adalah status dia yang tentu sekali natijah daripada pendidikan, latar belakang pendidikan dia. Namun cara dia berfikir tentang diri dia sendiri itu masih lagi mempengaruhi. Dan oleh sebab itu saya kira tidak ada yang lebih utama dalam membesarkan seorang anak wanita, anak perempuan, melainkan memberikan kepada dia keyakinan bahawa dia sebenarnya seorang manusia yang unik dan dia mampu untuk mencapai potensi dia. Itu yang paling penting, cara kita mendidik anak-anak kita. Bukannya dengan meletakkan di dalam mindanya keraguan terhadap keupayaan dia. Banyak antara wanita ni dia dah berjaya, tapi dia selalu rasa macam saya ni sebenarnya kan ada kekurangan. Jadi memanglah kita ada kekurangan, tapi kita tidak menjadikannya itu satu sebab untuk kita tidak mencapai potensi kita. InsyaAllah. Dan banyak lagi sebenarnya nak kita kupas, nak kita bincangkan menerusi soal rakyat malam ini berkaitan hak wanita dan juga kanak-kanak. Tapi kita nak berehat dahulu sebentar, Rina. Dan kembali lagi selepas ini. Jika kita dengar tentang pandangan Prof. Harlina dari video tersebut, jelas di situ menunjukkan bahawa wanita sememangnya bukanlah kaum yang lemah. Malah kita mempunyai keunikan dan keistimewaan masing-masing. Wanita itu sangat berharga. Oleh itu, kita sebagai wanita perlulah mempunyai jati diri yang kukuh supaya kita tidak mudah dieksploitasi oleh sesiapa pun. Kebanyakan wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak semestinya wanita yang tidak bekerja dan hanya mengharapkan nafkah daripada suami. Malah banyak juga mangsa yang tergolong adalah daripada wanita-wanita yang berkerjaya yang mempunyai kedudukan yang tinggi di tempat kerja mereka. Ini menunjukkan tahap pemikiran wanita itu sendirilah yang perlu memainkan peranan utama. Jadi apabila anda sudah menjadi salah seorang mangsa keganasan rumah tangga, jangan sesekali mendiamkan diri dan mintalah bantuan kepada orang sekeliling seperti keluarga terdekat, talian kasih dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan dan juga komuniti telah banyak menubuhkan kelab-kelab atau persatuan untuk membantu menangani masalah ini. Antaranya ialah Wanita Ikram Malaysia 2020. Wanita Ikram memainkan peranan penting dalam bersama-sama menggambling tenaga wanita demi mencapai wawasan dan melaksanakan strategi Ikram. Hal ini termasuklah memperjuangkan isu-isu wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta membela hak-hak mereka seperti yang digariskan oleh syarak. Wanita Ikram komited untuk membangunkan potensi dan kepimpinan wanita yang akan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ummah seluruhnya. Wanita Ikram ini juga percaya bahawa dalam memperjuangkan isu-isu wanita ini, wanita Ikram tidak akan bergerak bersendirian, malah menjalin hubungan dan membina gabungan dengan pertubuhan-pertubuhan wanita yang lain. Untuk lebih terperinci lagi, saya akan kongsikan satu lagi video yang telah diambil melalui YouTube juga mengenai tingkat langkah bantu mangsa keganasan rumah tangga oleh Esko Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga iaitu Dr. Siti Mariah Mahmud dengan menyeru agar meningkatkan lagi langkah-langkah untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat. Maka melalui usaha-usaha ini berkemungkinan statistik keganasan rumah tangga di Malaysia sememangnya dapat dikurangkan. Keganasan rumah tangga ini memerlukan pengembelingan tenaga dan kerjasama daripada semua pihak bagi memastikan ianya dapat dibendung.
Selain daripada tindakan penguatkuasaan undang-undang yang dijalankan oleh pihak polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, antara langkah-langkah lain yang boleh diambil adalah seperti berikut. Mewujudkan rangka kerja tindak balas kecemasan ataupun Emergency Response Framework. Usaha ini melibatkan penyesuaian SOP perkhidmatan sokongan dan perlindungan bagi mangsa mengikut konteks kecemasan supaya persefahaman yang jelas terbentuk antara semua pihak, agensi pihak bukan kerajaan dan mangsa ketika keadaan krisis melanda. Kedua, mengukuhkan akses mangsa kepada perkhidmatan asas seperti rumah perlindungan sementara, perkhidmatan sokongan psikososial supaya negeri Selangor mampu berdepan dengan segala keganasan rumah tangga secara lebih efektif, terutamanya dalam keadaan kecemasan. Ketiga, memantapkan sokongan bagi pegawai barisan hadapan, contohnya pegawai polis, JKM, hospital yang memainkan peranan penting dalam menghubung mangsa kepada perkhidmatan sokongan dan perlindungan ini. Melalui pembiayaan bengkel latihan bersama bagi pegawai barisan hadapan dalam pengendalian kes keganasan terhadap wanita. Kedua, penambahan dan pembiayaan jawatan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dikhususkan untuk pengendalian kes keganasan. Memantapkan mekanisme antara agensi yang sedia ada, mesyuarat antara agensi 2 kali setahun supaya tindak balas bersama dan pengumpulan data dapat diselaraskan. Jadi, kita telah sampai ke penghujung video. Harapan saya ialah semoga video ini dapat lebih banyak membuka mata masyarakat mengenai cakna yang perlu diambil mengenai isu ini. Itu sahaja daripada saya, Nurul Farah Natasha binti Rahmat. Sekian, terima kasih.